Peradaban majmuk di Malaysia terbentuk daripada gabungan beberapa peradaban besar di dunia. Pembinaan peradaban ini telah didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti oleh peradaban Asia iaitu India, China dan Timur Tengah, dan terakhir ialah peradaban Barat. Namun begitu, pengaruh globalisasi telah mempengaruhi peradaban yang sedia ada dan telah mewujudkan percampuran dan kacukan sesebuah peradaban. Pada tahun 1957, pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia telah bermula selepas negara mencapai kemerdekaan. Negara Malaysia dapat dilihat sebagai negara yang mempunyai sifat majmuk. Perkara ini melihatkan bahawa negara Malaysia yang terbina sekarang adalah menuju kepada konsep peradaban masyarakat majmuk. Konsep ini dapat diklasifikasikan bahawa pembinaan negara bukanlah disebabkan oleh satu etnik sahaja, tetapi pelbagai etnik telah menyumbang dalam proses ini. Contohnya seperti etnik Melayu, Cina, India, pribumi di Sabah dan Sarawak serta orang asli. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Peradaban acuan Malaysia terdiri daripada peradaban Melayu sebagai teras, peradaban Asia iaitu daripada India, China dan Timur Tengah, peradaban Barat dan peradaban globalisasi. Peradaban Melayu. Alam Melayu terdiri dari semenanjung Tanah Melayu, Sumatera dan pulau sekitarnya hingga ke Filipina yang membentuk benua 2 kali ganda besar daripada benua India. Alam Melayu juga merupakan tamadun kedua tertua di dunia sekitar 70,000 tahun selepas Afrika. Kerajaan besar di Tanah Melayu merupakan kerajaan maritim. Yang pertama ialah Kedah Tua, yang kedua ialah Citu, yang ketiga Santubong, yang keempat Gangga Negara, manakala yang kelima Temasek dan yang keenam ialah Beruas. Semua kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan yang maju sebelum kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Keistimewaan kerajaan-kerajaan ini ialah kedudukan geografi terletak di Selat Melaka dan merupakan tempat persinggahan popular dalam kalangan pedagang dari India, China dan Timur Tengah. Peradaban Asia terdiri daripada India, China dan Timur Tengah. Kerajaan Funan mempunyai hubungan dengan kerajaan China. Masyarakat Melayu mengamalkan Buddhisme dan Hinduisme. Melaka merupakan pelabuhan perdagangan antarabangsa dan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya ialah peradaban Barat yang terdiri daripada Portugis, Belanda, dan Inggeris. Peradaban yang terakhir ialah peradaban globalisasi. Kemunculan teknologi maklumat seperti telefon bimbit, komputer, internet, media sosial lebih mudah mempengaruhi cara hidup masyarakat dan membentuk peradaban majmuk. Pembentukan peradaban majmuk berlaku kacukannya lebih kompleks dengan munculnya era globalisasi iaitu era tanpa sempadan. Selain itu, transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Terdapat 4 tahap. Yang pertama, kemiskinan dan ketidaksamaan. Yang kedua, pembangunan industri dan penghijrahan. Yang ketiga, perbandaran dan kelas menengah. Yang keempat, ke arah negara maju. Seterusnya ialah konsep negara dan bangsa. Kita akan mulakan dengan konsep negara terlebih dahulu. Negara ialah sebuah kawasan yang diduduki sesuatu masyarakat yang diperintah oleh sesebuah kerajaan. Negara juga merujuk kepada sebuah kerajaan yang merdeka, berdaulat, mentadbir dan mengurus wilayahnya serta statusnya diperakui oleh negara-negara lain. Perkara ini dapat dilihat melalui negara Malaysia yang telah diperakui kewujudannya oleh negara-negara lain, lantas menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang rasmi. Terdapat 4 elemen yang penting dalam mewujudkan sesebuah negara. Yang pertama iaitu kerajaan, wilayah dan sempadan, kedaulatan serta penduduk. Penduduk merupakan elemen yang penting kerana rakyatlah yang membentuk dan mencorakkan negara. Tanpa rakyat, negara tidak akan wujud. Konsep bangsa.
Bangsa merujuk kepada satu kelompok yang mempunyai cara kehidupan yang sama daripada pelbagai aspek seperti adat resam, bahasa, kesenian, keturunan maupun pengalaman sejarah. Umum mengetahui bahawa Malaysia pada masa kini didiami oleh pelbagai bangsa dari negeri Perlis hinggalah ke negeri Sabah. Terdapat 3 bangsa utama di Malaysia iaitu Melayu, India dan Cina. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan satu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Seseorang warga negara akan mendapatkan perlindungan atau hak-hak keistimewaan dan banyak lagi. Terdapat 3 cara mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Yang kedua, kewarganegaraan secara kemasukan. Dan yang ketiga, kewarganegaraan secara pendaftaran. Terdapat juga 2 penamatan kewarganegaraan, iaitu penolakan secara sukarela daripada seorang warga negara tersebut. Kedua ialah perlucutan yang dilakukan oleh kerajaan. Konsep dan pembentukan negara bangsa. Konsep negara bangsa merupakan satu matlamat penting untuk membentuk negara bangsa dalam olahan acuan yang beridentitikan Malaysia aman dan harmoni. Pembentukan negara bangsa di Malaysia adalah unik jika dibandingkan dengan beberapa negara dunia yang lain. Kesinambungan konsep pembentukan negara bangsa Malaysia berdasarkan acuan tersendiri telah dilaksanakan melalui pelbagai saluran dan penekanan oleh pelbagai pihak. Seterusnya ialah keadaan dalam pembentukan negara bangsa terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu satu bangsa satu negara yang merujuk kepada satu ras yang membentuk satu bangsa sehingga melahirkan satu negara, contohnya negara Jepun. Bangsa tanpa negara pula merujuk kepada apabila mereka menuntut bangsa untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri tetapi tidak diiktiraf di dalam peta dunia, contohnya bangsa Kurdi dan Rohingya. Akhir sekali, negara tanpa bangsa merujuk kepada sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa. Contohnya, negara Malaysia kerana negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Simbol-simbol keutuhan pembinaan negara bangsa Malaysia terdiri daripada bendera Malaysia, jata negara, bahasa Melayu, lagu negaraku, bunga raya dan rukun negara. Simbol-simbol ini memainkan peranan penting dalam membentuk asas yang kukuh untuk mengekalkan identiti negara bangsa, memperkukuhkan perpaduan serta untuk pembangunan yang berterusan. Cabaran-cabaran dalam pembentukan negara bangsa jelas dapat dilihat melalui isu bahasa, isu kebudayaan, isu pendidikan dan isu demokrasi. Isu-isu ini merupakan cabaran besar negara Malaysia dalam membentuk negara bangsa disebabkan oleh percanggahan pendapat dan perselisihan faham antara masyarakat. Usaha-usaha dalam pembentukan negara bangsa pula dapat dikenal pasti melalui pendidikan, rakyat, kerajaan dan politik. Usaha-usaha ini telah menjadi medium penggerak kepada masyarakat supaya disatupadukan melalui pelbagai cara yang telah diteraskan oleh kerajaan untuk membentuk negara bangsa yang kukuh. Kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan. Bangsa idaman merupakan sebuah harapan, sebuah idaman malah sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia yang menjadi satu bangsa atau negara yang semakin lamanya kerajaan Malaysia idamkan. Namun, idea bangsa idaman sehingga kini masih menjadi impian malah yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti Malaysia. Sebelum merdeka, sebuah pergerakan nasionalisme yang merancang serta berjuang bagi memperoleh kemenangan dan kemerdekaan dalam bentuk kerangka bangsa idaman yang membawa maksud kepada sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka idamkan. Makna tersebut juga selari dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya setempat. Misalnya, dalam kalangan kumpulan strategik nasionalis Melayu, terdapat 3 jalur bangsa idaman yang utama iaitu Melayu Raya,
negara Islam dan masyarakat majmuk. Bangsa idaman selepas merdeka pula merujuk kepada keinginan kolektif bagi memiliki suatu identiti nasional. Asasnya, idea bagi konsep ini ialah sebuah pernyataan mengenai bangsa idaman ataupun juga dikenali lebih umum sebagai wajah baru Malaysia yang diinginkan majoriti penduduk setempat. Antara bangsa idaman utama pasca ialah Merdeka 1957. Merdeka 1957 membawa konsep Malaysian Malaysia, iaitu anjuran kelompok strategik asal Singapura pada awal tahun 1960, manakala dari Malaysia pula pada akhir tahun 1990. Bangsa idaman juga ialah pegangan pemerintah, masyarakat majmuk pimpinan Melayu, Malay Society. Seterusnya, selepas Dasar Ekonomi Baru (DEB). Bangsa idaman selepas DEB adalah bangsa Malaysia, iaitu Kawasan 2020, di mana bangsa idaman yang dianjurkan oleh pihak kerajaan semasa di bawah pimpinan Dr. Tun Mahathir Mohamad menerima promosi secara besar-besaran. Menjurus kepada itu, gagasan Satu Malaysia, bangsa idaman yang dianjurkan oleh kerajaan, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, juga tidak lupa untuk dipromosi secara besar-besaran di seluruh negara. Kelompok strategik Internet Hub, iaitu luar negeri, juga menganjurkan bangsa idaman untuk Sabah, iaitu Sabahan, dan Sarawak, iaitu Sarawakian. Yang terakhir, era Malaysia Baru. Bangsa idaman era Malaysia Baru telah bermula dan dijalankan sejak Mei 2018 sehingga Ogos 2019 selama 15 bulan. Konsep ini telah menimbulkan persaingan yang amat sengit dan hebat antara beberapa bangsa idaman. Hal ini kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad bertekad untuk mengekalkan bangsa idaman, iaitu masyarakat majmuk pimpinan Melayu. Kesimpulannya, sejarah yang telah berlaku dari zaman prasejarah, peradaban-peradaban yang wujud hingga ke hari ini, inilah yang telah membina peradaban majmuk di Malaysia. Setiap rakyat Malaysia mestilah berbangga kerana Malaysia hidup berbilang bangsa, agama dan negara.